Salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Zamri Mansor dan kepada semua rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini kami akan membentangkan projek penghasilan video yang bertajuk Rantaian Makanan di bawah kursus kurikulum dan inovasi dalam pendidikan. Kami dari kumpulan 3 dan ahli kumpulan kami adalah seramai 5 orang. Saya Vivian Valentine Vincent akan memulakan pembentangan ini dengan membentangkan konsep ADI, iaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Dalam fasa pertama, iaitu fasa Analyze, kami telah mengenal pasti tujuan, audiens, dan objektif kami dalam penghasilan video ini. Tujuan video kami ini adalah untuk menyampaikan topik rantaian makanan dalam subjek sains kepada murid tahun 5. Dan untuk menyampaikan topik ini, kami telah membuat rujukan terhadap topik daripada sumber-sumber sahih, iaitu buku teks sains tahun 5 dan beberapa sumber daripada internet seperti video dalam YouTube. Kami juga mengidentifikasi jenis aplikasi yang ingin kami gunakan untuk menghasilkan video ini. Selepas itu kami melihat kepada audiens kami, iaitu murid tahun 5. We assuming that murid-murid tahun 5 ini telah familiar sedikit dengan topik ini melalui lagu kanak-kanak yang selalu kita dengar, iaitu lagu yang hujan dan katak dimakan oleh ular, begitulah. Dan video ini adalah ingin mengemphasize lagi pemahaman mereka tentang rantaian makanan. Dan objektif video kami ini ialah kami berharap agar pelajar dapat memahami hubungan makanan antara benda hidup dalam sesuatu habitat. Mereka juga boleh menggunakan dengan tepat istilah-istilah seperti primer, sekunder, dan tertier dalam suatu rantaian makanan. Untuk fasa desain, fasa yang kedua, kami telah mengambil kira aspek penggunaan teknologi, iaitu menggunakan aplikasi yang boleh menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian mereka, dan pada masa yang sama kami semua mahir untuk menggunakannya. Oleh itu, video ini kami hasilkan menggunakan aplikasi Animaker di mana video itu mempunyai transition dan animasi haiwan, tumbuhan, dan animasi guru. Fasa seterusnya dalam penghasilan video ini yaitu development. Dalam fasa development ini kami menghasilkan video animasi tentang rantaian makanan dengan melalui beberapa fasa, yaitu drafting, editing, dan finalizing. Dalam 3 fasa utama development video ini, kami turut menggunakan beberapa aplikasi lain untuk menambah baik penghasilan video ini. Dalam fasa drafting, kami telah membina satu storyboard sebagai panduan untuk menghasilkan video itu. Seterusnya kami menterjemah idea storyboard itu kepada satu video yang ringkas. Selepas itu berpindah pada fasa editing. Di sini kami memperhalusi lagi video itu dengan memasukkan transition yang bersesuaian, animasi haiwan dan tumbuhan, pemilihan background, dan juga voice over. Fasa seterusnya itu ialah fasa finalize. Fasa finalize merupakan fasa di mana video kami sudah pun siap sepenuhnya, dan pada tahap ini kami hanya perlu memuat turun video untuk langkah seterusnya. Oke, fasa yang keempat yaitu implementation. Implementation video ini ialah pada awal pembelajaran. Rasionalnya ialah untuk memulakan satu proses pembelajaran yang membuat
para murid excited dan berminat untuk belajar topik yang baru. Kami berpendapat bahwa menayangkan video pada awal pembelajaran ini akan membantu membuka dan menyediakan minda murid-murid yang tidak terhad dengan satu kaedah, yaitu komunikasi sahaja. Dari melihat kepada implementation video ini, kami juga melihat daripada persediaan guru sendiri, di mana mestilah mahir dalam menggunakan ataupun handle video itu dan berfikiran jauh, terutama apabila melibatkan aplikasi teknologi dan internet, yang mana kita tahu kadangkala terjadi perkara yang tidak diinginkan, contohnya line internet yang hilang. Jadi sebagai guru kita kenalah bersedia dalam proses untuk mengimplementasi video itu dengan memuat turun ataupun menyediakan backup video. Dan yang seterusnya ialah evaluasi. Evaluasi ialah untuk menilai sama ada video yang kami hasilkan ini mencapai objektif pembelajaran kami dengan melihat respon murid-murid terhadap set soalan yang kami hasilkan sepenuhnya berkaitan dengan topik dan kaedah soalan yang kami gunakan itu ialah kuis yang menggunakan aplikasi Wordwall. Kaedah ini selain berlainan daripada cara tradisional iaitu lembaran kerja, kertas kerja, ia juga suatu aktiviti yang menggembirakan dan boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti komputer. Selain daripada itu, untuk proses evaluasi, guru juga boleh bertanya terus kepada murid pandangan terhadap video yang dihasilkan. Ini adalah untuk mendapatkan respon yang tepat dan ruang untuk penambahbaikan video. Oke, sekian. Saya pas kepada rakan seterusnya. Okey, saya pembentang yang seterusnya Yusniza binti Yunus. Okey, kita akan berkenalan dengan sedikit pengenalan mengenai rantai makanan. Di mana rantai makanan ini adalah hubungan makanan antara benda hidup dalam sesuatu habitat. Bermaknanya dia bukan sahaja di dalam hutan, dia ada dalam sungai, laut dan persekitaran kita pun ada sesuatu habitat. Okey, seterusnya kita pengenalan juga mengetahui perbezaan haiwan iaitu primer, sekunder dan tertier mengikut rantaian makanan. Okey, primer ni adalah pengguna pertama. Daripada pengguna pertama, kedua dan ketiga. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jalan cerita. Okey, kita tengok di sini ada beberapa lah jalan cerita yang kita createkan untuk membina video. Iaitu yang pertama, kita tengok situasi pagi di dalam hutan dan memperlihatkan hubungan makanan antara benda hidup dalam sesuatu habitat. Iaitu contoh rumput sebagai pengeluar, di mana rumput ni menghasilkan proses makanan sendiri menggunakan matahari. Seterusnya yang kedua, belalang iaitu pengguna primer. Keluar ke hutan mencari makanan untuk dimakan kerana lapar tanpa menyedari katak sedang memerhatikannya. Okey. So belalang menjadi makanan kepada katak. Okey, so katak memerhatikan dia. Okey, seterusnya jalan yang ketiga, sedang belalang menikmati makanan, katak iaitu sebagai pengguna sekunder mengambil peluang untuk makan belalang. Okey. Daripada situ, katak pula berhubungan pula dengan katak. Okey. Katak duduk di batu kerana kekenyangan. Tetapi ular sedang mematikannya dan dijadikan hidangan makanan. Okey. Itu yang kita nampaklah rantaian makanan dia. Seterusnya, ular menekam katak dan lalu tertidur kerana kekenyangan. Okey. Seterusnya, ular yang lena tidur tidak menyedari helang sedang hadir terbang ke arahnya. Okey, so rantaian tu dia akan terus sampailah ke yang terakhir tu, helang makan ular lalu pulang ke sarangnya. Okey, so secara ringkasannya
habislah pada helang itu. Okey, so rantaian bermula dengan itu pengeluar iaitu rumput dan berakhir dengan helang. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nora Serina Diana dan saya akan membentangkan tentang storyboard. So ini adalah storyboard kumpulan kami mengenai rantaian makanan. Jalan cerita tadi telah diceritakan oleh Yusrina. Aplikasi yang kami gunakan untuk membuat storyboard ini ialah Adobe Illustrator. Manakala gambar-gambar seperti belalang, katak dan ular kami gunakan menggunakan aplikasi FreePic. Aplikasi FreePic ini digunakan kerana ianya kebanyakan gambar-gambar ikon haiwan ni kebanyakannya free, percuma berbanding aplikasi lain dan aplikasi lain yang memerlukan bayaran dan setengah gambar yang tidak percuma menggunakan bayaran. So teknik storyboard ini digunakan kerana ianya ringkas dan boleh zoom in, zoom out sesuatu gambar agar nampak lebih real dan akan memudahkan pengguna seperti kami lah. So, jalan cerita ini kita akan lihat daripada video yang akan dipresent sebentar lagi. Okay, itu sahaja dari saya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Nura Zatul Farah dari Zulkarnain. Ini adalah video animasi kami. Hai semua, saya Cikgu Zaitun. Saya akan menerangkan mengenai rantaian makanan bagi mata pelajaran Sains tahun 5. Jom kita saksikan video ini. Anda tahu apa itu rantaian makanan? Tak tahu? Mari Cikgu Zaitun tunjukkan. Pada suatu pagi di hutan, kelihatan belalang sangat kelaparan. Belalang ke kanan ke kiri mencari makanan yang disukainya. Dah jumpa. Di situ makananku. Belalang berterbangan kegembiraan sambil menyanyi. La 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 la. La 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 la, makananku. Belalang makan dengan seleranya tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Sedang pada itu, katak sedang memerhati belalang untuk dijadikan hidangan. Lompat, tangkap belalang. Tak kekenyangan lalu duduk di sebuah batu. Namun, ular sedang memerhati katak. Katak, makan kau. Ular kekenyangan tanpa menyedari helang sedang menuju ke arahnya. Helang terbang ke arah ular dengan lajunya. Ular ketakutan lalu mengundukkan dirinya. Makananku! Ular, makan kau! Helang sudah kenyang lalu pulang ke sarangnya kembali. Demikianlah rantaian makanan sains bagi tahun 5. Rumput adalah pengeluar yang dimakan oleh belalang pengguna primer dan dimakan oleh katak pengguna sekunder dan dimakan oleh ular pengguna tertier dan akhirnya akan dimakan oleh helang sebagai pengguna akhir. Akhiran video ini, anda semua dapat mengetahui hubungan makanan antara benda hidup dalam sesuatu habitat. Dan anda juga dapat mengetahui perbezaan haiwan, primer, sekunder dan tertier mengikut rantaian makanan dari dalam sesuatu habitat. Okey, sekarang Cikgu Zaitun nak ajukan soalan kepada anda semua. Di dalam rantaian makanan ini, apakah yang dimakan oleh katak untuk terus hidup? Cepat. Siapa dapat jawab? Tak betul, belalang. Terima kasih kerana menjawab. Belalang merupakan pengguna primer di dalam rantaian makanan ini.
tamat sudah rantaian makanan kita. Cikgu Zaitun ucapkan terima kasih. Okey, itu adalah ulasan daripada video kami yang kami buat. Dan seterusnya saya akan ulaskan kemudian aplikasi yang digunakan untuk video, dan ini adalah augmented reality. Kami buat untuk menarik minat pelajar-pelajar. Jadi teknik yang digunakan adalah aplikasi Markah. Jadi dia akan scan gambar yang kita nak tunjukkan dan akan jadikan augmented reality, dan saya akan tunjukkan contohnya. Okey, itu adalah video augmented reality yang dihasilkan. Aplikasi yang digunakan sebentar tadi Cik Asrina ada bagi tahu dia menggunakan Illustrator, Adobe Illustrator. Okey, bahagian video pula daripada JPEG dengan PNG akan dimasukkan dalam Animaker, sebab Animaker kekurangan dari segi gambar-gambar yang perlu untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi kalau ada pun kena berbayar, jadi kami menggunakan kaedah lain, ambil daripada sumber lain untuk gabungkan dalam Animaker, dan seterusnya Animaker mempunyai problem kerana kami kena guna untuk bayar, jadi dia hanya bagi had 2 minit sahaja untuk menyiapkan satu video tanpa sebarang bayaran. Jadi video kami ni lebih daripada 2 minit, jadi kami kena gabung buat 2 kali video. Jadi kami menggunakan 1, 2, 3 apps lah untuk video dia, untuk kami gabungkan jadi satu video. Okey, dan seterusnya adalah AR, Augmented Reality. Augmented Reality ni kami menggunakan aplikasi gambar yang telah diambil daripada menggunakan software Adobe Illustrator, dan kemudian dimasukkan dalam markah, software markah tu. Ada 2 kaedah, satu kami menggunakan handphone dan menggunakan gambar. So jadi bila handphone tu kita dah setting dekat dalam handphone tu gambar yang nak di-scan. Jadi bila kita guna laptop, kita masukkan gambar yang dah nak scan, lebih senang lah kalau menggunakan laptop. Jadi bila kita scan guna handphone, dia akan keluar macam yang video augmented reality sebentar tadi. Okey, sekian sahaja daripada saya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nurul Akmal binti Muhammad Ali. Sekarang saya akan menerangkan tentang Meyer Principle of Multimedia yang telah kami gunakan dalam video kami. So, yang pertama adalah signaling, di mana kami menggunakan anak panah dan highlight perkataan penting supaya pelajar dapat fokus dekat mana mereka beri perhatian dalam video tersebut. So kemudian signaling juga kami gunakan signaling ni untuk membesarkan gambar yang perlu diberi perhatian supaya student nampaklah nak tengok dekat mana dalam video tu. So nombor 2, temporal contiguity. Kami menggunakan gambar haiwan dan bunyi haiwan yang berlaku serentak. Nombor 3 adalah modality. Di dalam video ini kami melakukan pengajaran melalui penceritaan menggunakan voice over. Okay, maksudnya penceritaan tu bukannya daripada guru di dalam kelas, tapi terus di dalam video tersebut. Okay, tiada tulisan yang banyak di dalam video sebab di dalam video tu terus ada penerangan. Kemudian kami gunakan personalization, iaitu penceritaan yang padat dan ringkas lah. Okay, menggunakan perkataan dan bahasa mudah untuk difahami oleh pelajar. Maksudnya kita gunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pelajar hari-hari. Okay, nombor 5 kita gunakan voice. Audio penceritaan adalah rakaman suara manusia dan bukannya robot, supaya suara tu, penerangan tu lebih berjiwa dan berintonasi. Maknanya lebih dekatlah dengan hati pelajar.
Okey, untuk technological, pedagogical dan content expert, okey. Dekat sini kita boleh tengok technological expert adalah Farah dan Asrina. Mostly dalam video dan storyboard tu adalah dihasilkan oleh mereka. Untuk augmented reality iaitu Farah. Pedagogical adalah Kak Yusniza kerana dia seorang guru, so dia ada input lah dekat bahagian pedagogical. Dan untuk content expert, kami semua menyumbang dalam menghasilkan video dan menyelesaikan tugasan inilah. Okey, untuk refleksi, dan ini adalah pendapat kami daripada keseluruhan tugasan yang diberikan ni. Okey, macam Kak Yusniza, refleksinya adalah memerlukan daya imajinasi tinggi, penerokaan dan kebolehan untuk melakukan video ni lah. Minda perlu kreatif dan kita perlu menggunakan kreativiti dan daya imajinasi yang tinggi. Daripada Farah, tahap mencabar diri yang tinggi serta mencungkil potensi diri. Dan pembelajaran yang bagus menggunakan teknologi dapat memantapkan lagi ilmu pengetahuan. Refleksi tugasan ini untuk saya pula memberi pendedahan dan ilmu baru yang relevan dan boleh diaplikasikan dalam projek lain. Ia juga mewujudkan perasaan ingin tahu terhadap teknologi dan menjungkil bakat diri. Daripada Vivian, refleksinya adalah meneroka bidang pendidikan dengan pelbagai alternatif baru dan menyedari akan pentingnya pembaharuan dan pemodenan dalam aspek pendidikan. Dan akhir sekali daripada Asrina, refleksinya terhadap tugasan ini agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah. Dan ianya juga dapat memberi keseronokan kepada belajar untuk belajar dan memberi motivasi kepada murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.